Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan KPPD Cik Raden Fauzi, Cikgu Yusof Najib Harbi, rakan-rakan daripada pejabat pendidikan daerah yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, dalam kesibukan kita bekerja, Allah masih mengizinkan kita untuk turut serta hadir ke dalam majlis ilmu yang mana di dalam sepotong hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana majlis ilmu ini adalah dinaungi oleh para malaikat, yang mana majlis ilmu ini bukan semua orang ambil berat, bukan semua orang memberikan masa yang ada untuk menghadirkan diri ke dalam majlis sebegini, namun Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, mengizinkan kita untuk hadir ke dalam majlis pada pagi ini. Tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini, sedar tak sedar, sebenarnya kita banyak benda yang kita harapkan, yang kita doakan, yang menjadi impian kita. Dan bermula daripada situlah kita berusaha dan berikhtiar dengan bermacam-macam cara, bermacam-macam jalan, yang mana kita lakukan dia adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup kita. Betul atau tidak? Semua benda yang kita buat hari ini, kerja buat kita sebenarnya adalah kita nak cari satu kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, dalam diri kita, kita tengok betul-betul manusia gigih dia cari harta. Sebenarnya bukanlah untuk diri dia sebenarnya. Sebab dia tahu, walaupun kuat mana pun dia usaha, banyak mana pun harta yang dia ada, bila Allah tarik nyawa dia, maka semua itu akan menjadi warisan kepada anak-anak dia, keturunan dia. Pagi ini, semalam saya ada dikabarkan ada rakan kita daripada Kelantan juga meninggal dunia. Muda lagi. Bermaksud, muda atau tua, dia tidak menjadi syarat untuk mati. Syarat untuk mati satu saja. Apa dia? Iaitu hidup. Semua yang hidup, dia akan bertemu dengan kematian. Baik. Apa yang saya nak kongsikan pada pagi ini adalah bagaimana kita ini untuk mencari kebahagiaan dalam hidup kita. Ada orang cakap kita akan bahagia kalau kita banyak duit, banyak harta. Ada orang cakap kita akan bahagia kalau kita ada satu jawatan yang besar, ada satu kerjaya yang bagus. Tetapi rata-rata kalau kita lihat dalam dunia luar, orang yang banyak harta pun dia ada masalah dia, kan? Dia ada rumah besar, dia ada bilik tidur yang sempurna, tapi tidur dia belum tentu nyenyak. Ada orang rumah dia kecil saja, katil dia pun tilam saja, tak ada katil, tapi tidur dia lebih lena daripada orang yang di rumah besar tadi. Bermaksud, kekayaan harta itu, kebahagiaan itu bukan terletak pada harta. Baik. Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, seorang ulama besar, ada menyebut tentang bahagia. Kata beliau, untuk bahagia ini, ataupun kita akan bahagia apabila kita melakukan 3 perkara. Baik.
Yang pertama, apa tuan-tuan? Yang pertama adalah syukur. Persoalannya syukur yang bagaimana? Kita memang mudah sebut. Kita sebut, oh Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah syukur. Itu berlaku benda baik, Alhamdulillah syukur. Tapi adakah kesyukuran itu sekadar pada mulut ataupun terbit daripada hati dalam kita? Adakah terbit daripada hati dalam kita? Kalau nak tahu bagaimana syukur yang betul, tuan-tuan tengok orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit yang berpanjangan. Lama dia sakit, menderita di hospital, balik rumah sambung menderita kat rumah. Tiba-tiba Allah datangkan kesembuhan pada dia. Maka pada masa itu dia dapat rasa daripada dalam diri dia betapa besarnya, betapa syukurnya nikmat kesihatan yang Allah berikan. Kita dalam keadaan biasa, kita tidak melihat bahawa nikmat kesihatan ini suatu benda yang besar. Kita sibuk dengan urusan harian kita, sibuk dengan urusan dunia kita, sehinggalah Allah uji kita dengan seliuh tangan kah, jatuh kah, kita tak dapat berjalan, kita tak dapat berdiri, kita tak dapat. Tuhan uji dengan sakit gigi saja. Semua orang pernah sakit gigi kan? Bila sakit gigi, semua benda tak dapat nak buat. Tak dapat nak bagi tumpuan, tak dapat nak fokus. Nak ceritanya, waktu gigi kita tak sakit, kita tak perasan pun benda ni nikmat yang besar. Tapi bila Allah uji dengan sakit gigi saja, Allah, kita tak malam, ya Allah sakitnya gigi ni. Allah uji dengan sakit patah kaki, patah tangan, tak dapat nak berjalan dengan sempurna, tak dapat nak solat dengan sempurna, tak dapat nak melakukan solat dengan cara yang sempurna. Terasa sangat benda itu. Bila Allah kembalikan semula kaki kita, kudrat kita, kemampuan kita untuk menunaikan ibadat tadi dengan sempurna, barulah kita rasa, oh besarnya nikmat yang Allah bagi pada aku selama ini, tetapi aku tidak perasan. Apakah hakikat sebenarnya syukur? Macam yang saya sebut tadi, syukur itu adalah benda yang perlu datang daripada hati kita. Apa yang terbit daripada mulut kita itu sebenarnya semua orang boleh buat, kan? Semua orang boleh buat. Tapi nilai Allah itu, Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Maka kita perlu perbaiki, kita perlu perbaharui, kita perlu buat penambahbaikan dalam diri kita, bagaimana untuk kita menjadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala menitik beratkan soal syukur sehingga disebut dalam ayat Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini dalam bab puasa. Sehingga kan dalam bab puasa pun Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya kita menyempurnakan puasa kita, dan akhirnya pada hujung ayat itu ditutup oleh dengan ayat la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ayat yang menunjukkan bahawa Allah ini sangat nak tengok kita ini bersyukur, dengan rasa syukur itu terbit daripada hati nurani kita, hati dalam kita. Apa Allah sebut? Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Maksudnya, buat apa Allah nak azab kamu? Buat apa Allah akan mengazab kamu sekiranya kamu ini bersyukur dan beriman? Sesungguhnya Allah itu maha bersyukur. Apa maksudnya? Nak ceritanya peranan syukur ini Allah sebut, sekiranya hamba aku ini bersyukur, tak ada keperluan untuk dia mengazabkan, memberi azab kepada hamba itu. Sesungguhnya Allah itu maha bersyukur dan maha pengetahui, maha mengetahui. Kita lihat bagaimana ayat ini membuktikan kepada kita bagaimana
peranan syukur itu dalam kehidupan kita yang kita tengok, oh syukur, sekadar syukur. Hakikatnya syukur itu menyelamatkan diri kita daripada mendapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan boleh lihat sendiri, dalam nama Allah pun ada nama Allah apa? Syakir ataupun Syakur. Nak ceritanya bahawa Allah itu Maha Pensyukur. Maha Pensyukur yang macam mana? Adakah sama cara Allah bersyukur dengan syukur kita? Sudah tentu tidak sama, tuan-tuan. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada apa pun yang sebanding dengannya. Syukur Allah, cara syukur Allah, dan syukur kita, cara syukur kita. Kita bersyukur kepada Allah, tetapi bukanlah bermaksud Allah bersyukur kepada kita. Kerana tuan-tuan kena ingat, Allah ini tidak berhajat pun kepada kita. Jangan kita menyangka kita masuk syurga itu dengan sebab ibadat kita banyak, tuan-tuan. Tetapi kita masuk syurga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Tuhan berhajat pada kita sedangkan Tuhan yang cipta kita? Maka kita kena sedar hakikat ini. Kita kena sentiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana syukur Allah? Yang dimaksudkan dengan syakur ataupun syakir, Allah Maha Pensyukur itu apa? Maksudnya Allah itu memberikan ganjaran setiap apa yang hambanya berikan. Cuba kita tengok, tuan-tuan. Allah perintahkan supaya menjauhi larangan dia. Jangan minum arak, jangan dekati zina, jangan mencuri. Perintahkan dengan ibadat. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat puasa, ayat tentang solat, suruhan Allah, perintah Allah. Tetapi apakah kita rasa setimpal apa yang Allah ganjarkan kepada kita atas kepatuhan kita itu tadi? Tuan-tuan, tak setimpal. Apa yang kita buat hanya sikit saja, dan benda itu sangat kecil berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kita lihat apa ganjaran yang Allah bagi imbalan balik pada kita. Kita lihat saja pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Kita puasa, kita rasa besar puasa itu. Tapi kita lihat di dalam puasa itu Allah menghadiahkan kita dengan apa? Dengan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Iaitu malam yang 1000 kali lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan kita ibadat 1 bulan tu je, ibadat puasa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai hamba-hambanya. Sebab itulah dia bersifat dengan sifat syakir ataupun syakur. Sidang pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Soalnya, bagaimana kita nak zahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi? Jawabnya, ada satu perkara yang mesti kita jaga, yang mesti setiap insan buat untuk memenuhi ciri-ciri hamba Allah yang bersyukur. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, syukur itu mesti datang daripada lubuk hati dia. Lubuk hati dia. Ini kenapa saya ulang? Sebab benda inilah yang selalu kita terlepas pandang. Mulut kita syukur, hati kita tak. Ini satu benda yang selalu berlaku dan kita perlu buat perubahan. Kita perlu melakukan suatu penambahbaikan pada diri kita dengan cara kita cari dalam diri kita, adakah kita benar-benar orang yang bersyukur. Kita sebenarnya kita dapat ukur syukur kita itu. Kita dapat ukur adakah kita ini seorang yang bersyukur ataupun tidak. Macam mana cara dia? Kita ambil satu masa, kita duduk sorang-sorang lepas solat, bangun malam, solat tahajud. Solat tahajud ini yang main peranan sebenarnya, tuan-tuan. Kita duduk dengan diri kita, tak ada gangguan daripada mana-mana. Kalau siang ada anaknya, ada anak kecilnya,
Anak besar cara anak besar, anak kecil cara anak kecil. Tapi bila kita bangun pada tengah malam untuk solat tahajud, kita akan cari satu ketenangan, kita akan berkomunikasi sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu inilah boleh kita manfaatkan untuk kita bermuhasabah diri. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sendiri sebelum kamu diperhitungkan. Bila kamu dah dihitungkan, tak ada apa lagi. Tapi sekiranya kamu sentiasa menghitung diri kamu, maka kamu akan nampak kelemahan kamu. Kamu akan nampak di mana kekurangan kamu, dan kamu masih berpeluang untuk membuat islah, membuat penambahbaikan pada diri kamu. Sebab itulah disebut ada di dalam Sayyidul Istighfar. Saya bacakan maksud dia. Aku mengaku dengan nikmat yang telah kau kurniakan kepadaku, dan aku akui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tak ada yang boleh mengampunkan dosa selain daripada Engkau. Ini disebut di dalam Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Awal-awal tadi kita telah mensyukuri nikmat. Aku mengaku dengan setiap apa yang kamu kurniakan, yang engkau kurniakan kepada aku, dan aku mensyukurinya. Lihat bagaimana besarnya peranan syukur itu di dalam kehidupan kita. Dalam pada itu, cuba kita renung, cuba kita lihat di dalam diri kita. Sekiranya kita dapati syukur itu belum betul-betul ada di dalam diri kita, kita cari apa punca dia. Macam kita pergi klinik, kita sakit. Perkara pertama bila pergi, doktor akan tanya apa simptom yang kita ada. Kemudian doktor akan bagi saran apa perubatan yang sesuai. Sama juga dengan ini. Bila kita rasa, kita renung, kita bangun malam, kita solat tahajud, kita solat taubat, kita lihat bermuhasabah diri, kita cari apa kelemahan-kelemahan kita dalam konteks hubungan kita dengan manusia, dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Dalam konteks hubungan kita dengan Allah, seperti tadi, kita renung, cari apa kelemahan kita dan kita cuba perbaiki. Antara punca rasa syukur belum ada dalam diri kita, tuan-tuan. Perkara yang pertama, kerana kita ini sentiasa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita tidak bersyukur dengan apa yang kita ada, tetapi kita sibuk menghitung apa yang belum kita ada. Sebab itulah kita rasa gelisah. Kita tengok orang ada kereta besar, kita rasa, aduh, aku ni naik motor kacai je. Orang ni dapat naik kereta besar. Baik, itu adalah cara-cara yang kita boleh simpulkan sebagai cara untuk kita memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita. Ada 3 sebenarnya yang Ibn Qayyim sebut tadi. Cuma untuk pagi ini kita huraikan hanya satu, iaitu syukur. Semuanya berakhir dengan R. Syukur, istighfar, dan sabar. InsyaAllah, jika kita diberi kesempatan, selepas daripada ini kita akan cuba perincikan lagi bagaimana cara untuk kita memperoleh kebahagiaan, bagaimana cara untuk kita mencari kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi untuk pagi ini cukup sampai situ saja. Pesanan itu sebenarnya bukan apa tazkirah sebenarnya, dia lebih kepada perkongsian, perkongsian saja. Pesanan untuk diri saya sendiri dan juga diri tuan-puan, supaya kita sama-sama dapat memperbaiki diri. InsyaAllah itu saja pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.